Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspektif. Hari ni saya nak bercerita mengenai perihal komik lah. Dah lama saya tak bercerita mengenai komik. Okay, apa yang korang perlu lakukan kalau komik korang kena reject? So, ini adalah apa yang saya buat dulu kalau komik saya kena reject. Dan saya rasa korang pun patut buat benda ni lah kalau korang betul-betul nak jadi pelukis komik. So, kalau korang setakat suka-suka, cuba-cuba, so mungkin tak perlulah lakukan benda ni. Dan sebelum saya bagi tips apa yang kita kena buat kalau komik kita kena reject, saya nak bagi tahu jugalah sebenarnya komik kena reject ni adalah perkara yang sangat biasa lah untuk orang yang baru-baru nak cuba jadi komik artis. Dan actually orang yang dah lama jadi komik artis pun kadang-kadang kena reject lagi. Contohnya macam saya lah, kadang-kadang ada proposal yang kita cuba bagi di reject sebab ceritanya mungkin tak sesuai atau tak berkenan di hati editor atau di hati penerbit. So ini adalah benda biasa. So kalau korang kena reject, itu biasa. So korang jangan rasa rendah diri ke, korang jangan rasa apa-apa yang tak best lah kan. So okay, kalau korang kena reject, apa yang korang kena buat adalah korang buat komik lain dan korang cuba lagi bagi kepada penerbit. Itu je yang korang kena buat sebenarnya. Tapi trik dia adalah bila korang buat komik lain dan korang cuba hantar ke penerbit yang sama atau penerbit yang lain, selalunya penerbit yang sama lah sebab kita di reject oleh dia. Dan seeloknya bila kita di reject tu, kita tanya dia apa yang tak kena dengan komik kita, apa yang perlu diperbaiki. So bila korang datang balik nanti, korang cubalah buat apa yang disarankan, apa yang ditegur oleh penerbit atau editor. So janganlah korang datang bawa benda yang sama atau bawa kesilapan yang sama lagi. So itu macam benda yang sia-sia, buang masa korang, buang masa editor, dan buang masa korang lah yang terutamanya kan. Dan kenapa saya kata macam ke editor yang sama, sebab editor yang sama itulah yang akan menilai balik komik kita. Kalau kita pergi ke editor lain, mungkin dia punya demand dia atau tuntutan dia berbeza. Okay, dan selalunya pelukis-pelukis komik ni kadang-kadang, tak kira lama ke yang baru, dia ada satu prinsip atau satu benda yang dia cuba nak sampaikan, dia cuba nak pegang dalam komik dia. Kadang-kadang ada penerbit suruh tukar sesuatu benda dalam komik dia yang dia tak suka. So benda tu terpulang pada korang lah. Kalau korang rasa korang nak berpegang juga dengan benda yang sama, dengan prinsip yang sama, korang boleh cuba tempat lain. Kalau tak ada pun, korang mungkin boleh cubalah buat komik sendiri kan. Kadang-kadang untuk kita dapat buat 100% apa yang kita suka, memang sebenarnya susah lah. Pasal penerbit tu adalah satu entiti yang lain, korang satu individu yang lain. So korang nak dapat kesefahaman 100% tu susah. Tapi cuba betul langsung mana yang boleh, mana yang boleh diubah. Tengok korang punya priority apa dalam tujuan korang nak berkomik. So apa korang punya tujuan utama kan, untuk melukis komik. Kalau korang, mungkin korang boleh cuba untuk walaupun tak senang di hati korang dengan tuntutan-tuntutan editor atau penerbit, korang mungkin boleh cuba je buat dulu apa yang diorang suka. So bila korang dah mula mencipta nama dan dikenali, dekat situ nanti ada korang akan dapat satu networking lain. Dekat situ nama korang mungkin akan lebih dikenali oleh penerbit lain atau oleh
walau bukan penerbit pun, orang-orang lain yang akan suggest nama korang kepada mungkin ada penerbit yang mencari pelukis komik kan. So korang membina korang punya satu fan base, satu lagi networking. So mungkin bila korang dah ada nama nanti, korang boleh buat apa yang korang impikan nak buat selama ni. So untuk permulaan ni, teruskan mencuba, buat lagi, hantar lagi, dan cuba untuk bertolak ansur dengan penerbit. Dan korang kena letakkan dalam diri jugalah yang kemungkinan untuk di reject lagi tu ada. So korang jangan terlalu meletakkan expectation yang banyak atau expectation yang tinggi dalam setiap apa yang korang buat. Sebab kalau korang meletak expectation yang tinggi, bila tak dapat tu, itu yang korang akan jadi motivasi korang hilang. Dan realitinya macam tu kan. Kemungkinan untuk di reject tu ada. Kena pula orang yang baru, yang banyak tak tahu lagi pasal komik, selok-belok komik, selok-belok penerbitan. Sebab penerbit ni dia mengeluarkan duit, dan dia ada dia punya pengalaman dia sendirilah, macam mana komik-komik terbitan yang lalu, dan komik yang macam mana boleh jual, komik yang macam mana kurang dapat sambutan. Sebab penerbit ni dia kena tengok dari sudut bisnes kan. Kalau nak tak nak, kena tengok benda yang boleh jual jugalah. Bukan memikirkan untuk memperjuangkan komik saja, tapi hasilnya tak membantu untuk pihak diorang pun tak boleh juga. So itu je, itu je yang saya boleh share. Kena reject, jangan sedih, buat lagi. Kalau korang nak jadi pelukis komik lah. Kalau korang tak nak, korang boleh stop, buat benda lain lah, yang lebih menggembirakan hati korang. Dan ya, kerja lukis komik memang kerja yang renyah lah, kerja yang korang kena selalu praktis hari-hari, improve hari-hari, dan banyak kena berkomunikasi dengan orang, dan berinteraksi, bertoleransi, dan ya, itu dia. Terima kasih kerana menonton Perspektif. Okey, selamat hari raya juga saya ucapkan. Alang-alang ni masih hari raya. Selamat hari raya. Minta maaf zahir batin kepada semua yang pernah menonton video saya sama ni. Kalau ada apa-apa yang salah atau keluar daripada mulut saya, ni bukanlah niat saya untuk buat macam tu. Right. Assalamualaikum. Peace out.